Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin susunan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tanda itu bab yang ke-355. Tulis di kita bab 355, babu tahrimi bai'il hadiri lil badi wa talaqqi rukban wal bai'i ala bai'i akhih wal khitbati ala khitbatihi illa an ya'zana aw yarudda. Maksudnya bab haram orang kota. Apa dia orang kota ni? Orang bandar. Orang-orang yang duduk di bandar, penduduk bandar, menjual barang yang dimiliki oleh orang kampung, orang badui. Satu, dan mengekori mereka di atas kenderaan. Hidup tu ikut dia. Dia nak siapa masuk dalam bandar, kita ikut dia dah, ambil barang dia. Tengok dalam kurungan kata monopoli barang perniagaan. Dua, yang ketiga, dan diharamkan menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya sama-sama Islam. Empat, dan haram pula meminang tunang saudaranya. Kalau itu pergi tunai, kita pergi potong kiu, potong jalan. Melainkan ia telah mengizinkannya atau pinangan itu ditolak. Itu baru tajuk baru tu. Berapa masalah ada? 4 masalah. Pelajar-pelajar kita ni kena ada pensel tanda. Tanda di kitab tu masalah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Baru kita tahu dalam bab ini ada 4 masalah. Tengok penjelasan penterjemah. Islam melarang umatnya melakukan kekerasan dan penipuan sesama Islam dan juga sesama makhluk, seperti menjadi orang tengah dalam urusan perniagaan dengan niat untuk mendapat untung yang berganda-ganda. Diharamkan juga meminang wanita yang telah menjadi tunangan saudaranya, kecuali mereka tidak lagi ada hubungan, yang putus tunang. Dia bertunang dah, lepas tu hak perempuan ni tak jadi, kita pun dengar dia ni tak jadi, lagi minta, itu tidak jadi larangan. Tapi nak pergi tindan atas orang, jangan, tak boleh. Hadis yang pertama dalam bab ini, tulis nombor hadis 1775. 1775. Nombor hadis ini sangat penting. Nanti kita baca mana-mana naskah, kita tengok nombor, kita akan jumpa. Cari muka surat tak jumpa. An Anasin radhiyallahu anhu qal, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadin wa in kana akhahu li abihi wa ummihi, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang di bandar, penduduk bandar, menjual barang-barang yang diusahakan oleh orang-orang kampung, walaupun mereka adik-beradik ataupun saudara mara. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, tulis hadis yang kedua nombor 1776. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatalaqqaw as-sila' hatta yuhbata biha ila al-aswaq, muttafaqun alaih. Artinya daripada Ibnu Umar katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu semua monopoli, janganlah kamu semua menyambut barang-barang, menjadi orang tengah, beli terus daripada barang-barang dagangan sehingga ia sampai ke pasar. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang ketiga 1777.
Wa 'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatalaqaw ar-rukban wa la yabi' hadirun libadin faqala lahu Tawus ma la yabi' hadirun libad, ma maknanya ni? Qal la yakunu lahu simsaran, muttafaqun alaih. La yakunu lahu simsaran. Simsar tu apa? Orang tengah saya lah. Muttafaqun alaih, maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu monopoli, yakni menyambut para penunggang, para orang-orang kampung yang mari ke bandar tu, kita ambil atas kereta dia tu, ke atas perniagaan sebelum mereka mengetahui harga yang sebenar di pasar. Orang kampung ni tak tahu apa, dia bawa ayam dia contohnya. Jadi peniaga lain ni pergi tunggu tengah jalan, ayam aku ambil semua satu harga. Berapa ekor ada? 20 ekor, bayar RM5 seekor. Sebab dia tak tahu harga kan. Rupanya ayam tu ayam kampung ni bila sampai di pasar, harga dia RM15 seekor. Nyanyi tak nyanyi orang kampung? Nyanyi. Biar dia masuk ke kampung, masuk di bandar, di pasar, dia tengok berapa mau jual ayam sebelah tu? 15. Dia pun boleh naik harga juga. Kalau tidak, jadi kesian kepada orang-orang kampung ni. Janganlah orang kota, yakni orang bandar, menjadi orang tengah ke atas barang dagangan orang-orang kampung. Tawus tu makna rawi hadis ni. Dia pun berkata tanya pada rawi, sahabat, apakah yang dimaksudkan orang bandar jangan menjadi orang tengah ke atas barang-barang dagangan orang kampung? Ibnu Abbas menjawab, orang-orang kota adalah dilarang menjual barang-barang dagangan orang-orang kampung dengan harga yang murah, tidak mengikut harga yang sebenar. Jadi tiga hadis ini duduk di mana? Duduk di bawah satu kategori saja, iaitulah kategori yang pertama tadi. Apa yang pertama? Haram orang bandar menjual barang yang dimiliki oleh orang kampung dan mengikuri mereka di atas kenderaan. Isu yang pertama. Jadi tiga hadis ni di bawah satu masalah. Cuma dalam kitab kita ni dia diulang hak sama ya. Pengajaran hadis tu duk cerita yang tu. Jadi kita ambil lah pengajaran hadis ni daripada tiga-tiga, kita campur sekali. Itu baru dia punya tepat, dia punya keadaan. Pengajaran hadis, tengok. Islam mengharamkan, tengok yang akhir sekali tu. Islam mengharamkan sesiapa yang menjadi orang tengah kepada peniaga dengan membeli barang-barang mereka dengan harga yang murah, kemudian menjual dengan harga yang berganda-ganda. Biasalah orang berniaga ni nak untung, tapi dengan cara pergi ambil barang tengah jalan yang si penjual orang kampung ni tak tahu harga, dia beli murah. Yang kedua, orang yang sengaja menindas orang lain dengan tujuan mencari keuntungan untuk diri sendiri akan diseksa oleh Allah Azza wa Jalla kelak. Yang ketiga, Islam memberi jaminan rezeki bagi yang berganda-ganda kepada orang yang berniaga dengan syarat mereka mengikut panduan yang telah ditetapkan oleh syarak. Yang keempat, Islam memerangi orang-orang yang memerangi tipu daya serta penindasan yang dilakukan oleh orang Islam kepada orang Islam yang lain dan sebaliknya. Jadi ini semua pelajar-pelajar kita kena tengok dalam penjelasan dia, nak faham macam mana hadis ni. Hadis tentang orang kampung, orang bandar pergi beli barang orang kampung. Tengok tanda situ, penerangan hadis. Dalam tiga hadis di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dua perkara. Dia sepatutnya syarah hadis ni begitu. Dia ambil bab-bab, 3 hadis 1 bab, 5 hadis 1 bab, jadi baru kita huraikan, baru dia tak jadi berulang cerita sama. Yang pertama, larangan orang bandar menjual barang orang kampung. Macam mana dia punya kaedah? Bila seorang kampung, dulu orang panggil orang badui, kalau orang kita sekarang ni boleh jadi orang-orang asli, bawa keluar rotan dia daripada hutan, dia tak tahu berapa harga.
ataupun lain-lain orang yang datang membawa barangan keperluan untuk dijual di bandar, maka tidak harus seorang bandar mengambil kesempatan untuk menjual barang tersebut. Biasanya begini, bila orang mari dia kata gini, awak tak barang ni, tak tempat saya, tak di kedai saya ni, tinggal sini, nanti minggu depan mari ambil duit kalau habis. Jadi tak seronok. Orang Badui ni nak balik kampung dia dah, kita dah suruh tunggu sini lagi sebab nak jual beransur-ansur dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasaran. Ini kerana ia boleh menyusahkan orang ramai yang memerlukan barangan tersebut. Satu, barangnya sudah jadi harga mahal, sehingga mereka terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi. Mengikut mazhab Syafi'i, jualan itu sah namun berdosa kerana ada unsur manipulasi harga. Namun jika tiada dalam jualan tersebut unsur manipulasi harga yang menindas orang ramai atau yang mengenai mana-mana pihak, maka jualan itu tidak lagi haram. Sebagai contohnya, kerajaan dah tetap dah harga ayam seekor, harga ayam ni runcit dia nya RM6 sekilo. Jadi kalau dia tahu dah harga ni, mana kalau dia ambil banyak pun itu ya harga dia. Cuma oleh kerana dia beli dengan orang kampung tadi mungkin boleh RM5, itu tidak menjadi masalah. Yang masalah sekarang ni, orang tu tak tahu harga, kita pergi borong banyak, kemudian kita mari jual dengan harga berlipat ganda. Jadi orang-orang nak beli ni boleh harga mahal. Kalau zaman kita hari ni macam pasar borong lah, pasar borong kan, kita pergi beli atas lori tu murah lah sikit, tapi kena beli banyak. Jualan ini juga dilarang kerana ia juga mungkin menyukarkan orang kampung tersebut yang terpaksa menunggu lebih lama untuk mendapat harga barangan. Jadi kalaulah si peniaga bandar ni ambil simpan di kedai dia, jadi barang tu tak habis sekaligus. Jadi Pak Cik Badui ni minggu depan kena mari pula kutip duit dia. Jadi menyusahkan ini. Yang kedua, larangan yang kedua adalah hadis ini, larangan menyambut para penunggang kenderaan yang mari daripada kampung. Kita pergi beli atas kereta kuda dia lagi. Kalau sekarang ni atas van lah, atas lori dia tu. Biasanya orang Badui yang ingin menjual barangan mereka akan keluar bawa barangan mereka dengan menunggang kuda atau unta sampai dulu. Belum pun mereka sampai ke pasar di bandar, sudah ada yang menunggu mereka di tengah jalan bagi membeli barangan mereka dengan harga yang lebih murah, kerana biasanya mereka tidak mengetahui harga pasaran. Dia tak tahu harga pasaran. Jadi bila dia tak tahu harga pasaran, maka dia akan terpedaya dengan harga yang ditawarkan, dia beli. Kesian dia. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak mau orang-orang kampung ni diunaya oleh peniaga-peniaga yang dok monopoli barang-barang ini. Jadi kalau kita tengok kepada keadaan sekarang ni, orang panggil zaman kita ni panggil tok perai. Tok perai ni macam broker orang tengah kan. Bila mari barang-barang diturun di pelabuhan darat ni, pasar pagi, pasar borong ni, itu dia panggil sudah tidak dikira mengambil barang daripada orang kampung. Berdasarkan keterangan ini, maka boleh disimpulkan bahawa apa yang dilakukan oleh orang tengah atau peraih pada hari ini tidaklah termasuk dalam larangan ini, kerana ia tidaklah menindas mana-mana pihak, bahkan ia memudahkan kehendak pengeluar dan pengguna. Jadi orang kita bawa lori mari daripada kampung, siapa di bandar turunkan buah doya kita tu, tinggal situ. Jadi orang kampung bandar ni pula jual cara runcit, maka itu tidak menjadi masalah. Yang masalahnya Nabi kita larang kerana takut menindas orang-orang kampung. Tamaklah kita isu yang pertama secara ringkas. Kita pergi kepada tajuk yang kedua, tajuk yang seterusnya. Tengok hadis nombor 4 tu, nombor dia 1778. Tanda pelajar 1778. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yabi'a hadirun libadin wala tanajashu wala yabi'ir rajulu ala bai'i akhihi wala yakhtubu ala khitbati akhihi wala tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha. Wa fi riwayatin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-talaqi wa an yabta'al muhajiru lil a'rabi wa an tashtarita al mar'atu talaqa ukhtiha wa an yastama ar-rajulu ala saumi akhihi wa naha 'anil najs wat tasriyah.
Muttafaqun alaih. Panjang pula hadis ni. Tengok baik-baik. Pensil ada di tangan, tanda satu-satu masalah. Sebab dia dalam ni mungkin ada 5-6 masalah dalam hadis ni saja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang bandar, orang-orang kota termasuk orang bandar, peniaga-peniaga, monopoli barang-barang dagangan orang-orang kampung. Dia pergi bolok habis, beli habis dengan orang kampung tak tahu harga. Janganlah kamu semua membeli barang-barang mereka dengan harga yang murah, yakni tidak mengikut harga pasaran. Janganlah seorang menjual barang dagangan saudaranya sama Islam. La yabi' ar-rajulu ala bai'i akhi. La yabi' ar-rajulu ala bai'i akhi. Kalau tengok terjemahan dia ada tinggal situ. Dan janganlah kamu semua membeli barang-barang mereka dengan harga yang murah. La. Tulis itu wala tanajashu. Tengok terjemahan atas tu. Wala tanajashu, letak garisan di bawah tu. Wala tanajashu, terjemahan dia macam ni. Terjemahan dia, jangan kamu berpakat saling menaikkan harga barangan dengan sengaja bagi meraih harga yang tinggi, bagi meraih harga yang tinggi. Macam mana cara dia? Kalau awak pergi ke pasar borong, biasa pasar borong dia akan buka harga yang rendah. Kita kata satu harga buah mangga 20, dan dia letak dengan harga RM20. Kawan ni jawab 25, 30, 50. Jadi yang memberi harga tu, menaikkan harga tu, dia nak beli ke tak? Biasanya bukan pembeli. Ini semua ni orang Kelantan kata wa'yik. Maknanya orang-orang yang duk main broker dia sendiri naikkan harga supaya barang tu naik tinggi. Jadi penjual sungguhnya duk tengok ya. Akhir sekali daripada RM20 harga dia naik sampai RM100. Siapa nak? Jadi puak-puak broker ni pun tak naik dah harga, takut lebih pada hak. Tak ada orang nak beli. Kalau ada orang beli pun dia tadarrar, dia telah terpedaya dengan semangat napa. Orang ni naik, orang ni 50, 55. Jadi sedangkan dia tak nak beli pun. Itu dia panggil najas. Najas ni puak-puak yang telah dirancang supaya menaikkan harga. Maka Nabi larang. Najas ni kalau zaman kita gini, anak nampak lah, ini puak-puak testimoni yang dibuat-buat ni. Oh, saya dah makan ubat ni, jadi selalu sudah makan tu kok, kalau gatal tu hilang terus, kalau berair menanah tu kering, tak ada apa. Mak saya dulu berjalan bertongkat, sekali dia makan ubat ni tepa tongkat, sihat lalu. Kita beli 3 botol makan ubat, kau pergi tongkat ada. Jadi semua ni orang panggil, bahasa kita zaman ni dia panggil testimoni. Zaman dulu dipanggil najas. Mana orang yang menaikkan harga nak menunjukkan bahawa benda tu laku, sedangkan tak pun. Dan jangan kamu semua, janganlah seorang kamu menjual barang dagangan saudaranya sesama Islam. Contohnya, perhati baik-baik ni pelajar-pelajar kita ni. Orang ni jual barang apa dia sajalah, mari jual dengan harga RM20, kain ke apa benda, kita berlepas dia keluar, kita mari, makcik beli apa sat ni? Beli kain. Berapa harga? RM20. Ui, kain tak molek ni buatan Cina ni. Oh, tengok kain saya buatan Jepun, harga sama RM20, pergi hantar balik dia tu. Ini Nabi kita larang. Sebab bila kamu pergi hantar balik kepada tuan dia tahu kerana orang ni mari hasut, kelahi tak kelahi, biarlah dia punya rezeki dia, dah dia mari awak mari lambat, nak kata apa? Pergi jual tempat lain pula. Yang ketiga, yang keempat, dan dilarang juga seorang meminang perempuan yang telah menjadi tunang saudaranya. Jangan pergi pindah gawe orang, jangan. Kan dalam hadis awal tadi Nabi kata apa?
sehingga dia tinggalkan ataupun dia tolak. Contohnya kita kata nama apa ni? Tuah. Hantuah nama. Hantuah ni pergi Pinang, ham gapo lega? Ham Pinang contohnya. Nah. Dengar di hang mamak ni nak juga. Oh, ya aku nak dia tu comel dia tu kenilut tu. Comel. Dia pun pergi minta juga. Tak boleh. Itu haram pergi Pinang 2 kali. Ada orang dia kata, buat apa dia tu gaji kecil ya, saya ni tarah guru. Tengok, mari kereta sendiri. Ini semua ni perbuatan haram. Kecuali kita dengar dah peminangan yang pertama tadi ditolak. Perempuan tu kata tak nak. Ataupun si laki-laki sendiri beritahu, siapa dia nak ke dia tu gilah Pinang, aku tak nak dah. Tak layaknya aku contohnya. Itu barulah boleh. Berapa dah kita? 4 dah. Dan dilarang juga ke atas seorang wanita meminta diceraikan saudaranya oleh suami mereka dengan maksud ia mahu menjadi pengganti isteri kepada lelaki tersebut. Jadi orang ni banyaklah berlaku kes ni kan. Biasanya kalau nikah lain. Jadi perempuan ni kata, awak cerailah hak tua tu. Hak muda ada dekat ni. Ini semua perbuatan mungkar, maksiat belaka. Awak tahu dah dia kawan tu ada isteri, yang nak dia tu buat apa? Ataupun isteri tua ni paksa supaya cerai ke bini muda, bini yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini semua ni larangan. Pakak-pakak kongsi lah, daripada tak ada langsung. Baik ada juga jarang-jarang ke lagu mana. Tapi begitulah manusia, perangai manusia. Dalam riwayat lain ada disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang bandar monopoli barang-barang dagangan orang-orang kampung. Dilarang juga dengar ni. Dilarang juga seorang wanita membuat syarat supaya suami menceraikan isterinya jika hendak berkahwin dengannya. Ini main-main ni. Hari ni ramai orang buat lagu ni. Kan? Bila jumpa dengan hak baru ni kak, buat syarat. Awak nak saya boleh cerai dia tu. Ini semua ni permainan mungkar belakang. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jika seorang peniaga membuat tawaran yang melebihi harga yang ditetapkan oleh saudaranya. Nabi juga melarang orang yang sengaja membiarkan binatang ternakan yang mengeluarkan susu supaya banyak air susunya dengan niat dapat menimbulkan keinginan orang untuk membelinya. Dia panggil at-tasriyah. Apa dia tasriyah ni? Kita nak pergi jual kambing, ataupun pagi-pagi ni biasa orang akan mari nak beli kambing. Biasa orang Arab ni makannya dia susu, itu makanan dia minum jadi makanan. Jadi nak suruh orang minat kambing kita ni, kita tak perah susu dia 2 hari bertobat kambing sakit. Biar orang tengok, susu banyak kambing ni, saya nak beli. Rupanya 2 hari dah dia tak perah susu, sebab nak suruh nampak labu susu itu besar. Ini semua penipuan-penipuan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang. Sama juga ni, pengajaran hadisnya sama dengan yang tadi juga. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya, hadis 1779. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa la yakhtub ala khitbati akhihi illa an ya'zana lah. Maksudnya janganlah ada sebahagian daripada kamu semua menjual barang yang telah dijual oleh orang lain, dan dilarang juga kamu meminang akan wanita yang telah menjadi tunangan saudaranya melainkan setelah mendapat keizinan daripadanya. Kita tanya dia dulu, dia tu tunai awak tu, tapi aku tengok 3 tahun dah tak kahwin-kahwin lagi, apa masalah awak ni? Dia kata saya tak nak dah dia tu, sebenarnya saya tak nak dah dia. Jadi bolehlah awak pergi pinang dia. Tapi kalau dia masih lagi dalam peminangan, tak boleh orang lain masuk. Potong trik, tak boleh. Contohnya dia ni, dia lah gaji kecil lah, awak kaya sikit, mari tak sah dia tu, baik nikah dengan saya, kaya raya, hebat. Ini semua ni perbuatan haram.
jangan buat. Hadis ini diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Lafaz hadis ini daripada Muslim. Yang keseterusnya, tengok hadis 1780. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu akhul mu'min, fala yahillu lil mu'mini an yabta'a ala bay'i akhihi wa la yakhtub ala khitbati akhihi hatta yazar. Rawahu Muslim. Maksudnya daripada Uqbah bin Amir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mukmin adalah bersaudara dengan orang mukmin yang lain. Oleh itu haram bagi mereka menjual barang yang telah dijual oleh saudaranya, dan dilarang pula mereka meminang wanita yang telah menjadi tunangan saudaranya, sehinggalah saudaranya itu memutuskan pertunangannya kemudian memberi izin kepadanya. Rawahu Muslim. Jadi pengajaran hadis, Islam mengajar umatnya agar menghormati hak orang lain. Jangan duk cabar hak orang, jangan duk mengganggu kerja-kerja orang, tak baik. Kemudian melarang mereka melakukan penipuan dan penindasan dalam semua bidang kehidupan. Yang kedua, umat Islam yang hidup dalam suasana bertakwa akan beroleh rahmat Allah di dunia dan juga di akhirat. Kita pergi kepada bab yang seterusnya, bab yang ke-356. Tulis nama bab yang ke-356, babun nahyi an idha'atil mal fi ghairi wujuhihi allati azina syar'u fiha. Bab larangan mensia-siakan harta benda dan membelanjakan pada jalan yang tidak diizinkan oleh syarak. Kita harta ada, kita pergi belanjakan di jalan yang tidak baik, maka itu dilarang. Tengok mukaddimah. Setiap harta benda yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang merupakan amanah daripada Allah. Di samping itu juga mereka akan diuji dengan berbagai-bagai tuntutan syarak, seperti wajib mengeluarkan zakat. Kalau harta sudah cukup nisab, kena keluar zakat, bersedekah dan lain-lain. Oleh yang demikian, hendaklah mereka yang memiliki harta benda membelanjakannya pada perkara-perkara yang diridai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sahaja. Jangan buat benda-benda yang membazir. Hadis 1781. Tulis nama hadis 1781. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan, fayarda lakum an ta'buduhu, fayarda lakum an, hamzah tak atas, an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Satu, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dua, wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Rawahu Muslim wa taqaddama syarhuhu. Imam Nawawi kata, maksud dianya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah redha kepada kamu semua tiga perkara. Allah Ta'ala suka tiga perkara, dan Allah pula benci, melarang kamu semua tiga perkara. Tuhan suruh kita buat tiga, larang tiga. Tulis nombor satu. Yang pertama, Allah redha kepada kamu semua sekiranya kamu semua menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Tak, nombor satu, sembah Allah, jangan buat syirik, jangan buat syirik terhadap Allah Ta'ala. Yang kedua, dan hendaklah kamu semua mengikut perintah Allah dengan penuh rasa kasih sayang, dan kamu tidak berpecah belah, tidak bercerai-berai.
Tiga dah tu. Berpegang dengan tali Allah. Yang ketiga, tidak bercerai-berai. Allah juga benci kepada kamu semua tiga perkara. Letak. Yang pertama, bercakap sesuatu yang belum tahu akan kebenaran perkara tersebut. Jadi Tuhan tak suka. Yakrahu lakum qila wa qala. Qila wa qala ni benda tak pasti ya ke tak. Jadi hari ni Masya Allah tabarakallah, orang duk bercakap benda yang kita tak tahu. Dia panggil tangkap muat. Asalkan kita jumpa orang kata, maka jadi lalu. Jangan. Tak kira lah. Kalau ada orang ni buat tuduhan kepada orang ni, orang ni kata benda ni tak baik, orang ni tak usah duduk percaya. Kita bersangka baiklah dengan orang-orang mukmin sebelum dibuktikan salahnya. Yang kedua, wa kasratas su'al. Dan Allah benci kepada orang yang banyak bercakap-cakap dan bersoal-soal dalam suatu perkara. Maknanya banyak soalan di sini. Kata di para ulama, zaman dulu, zaman turun wahyu. Zaman turun wahyu dulu, jangan banyak tanya. Bila tanya, turun wahyu, jadi hukum. Nabi kita pun melarang. La tas'alu an asya', jangan tanya benda banyak. Nanti turun hukuman, kamu jadi berat. Yang ketiga, larangan yang ketiga, wa idha'atul mal. Dan Allah Subhanahu wa taala larang daripada membelanjakan harta kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah dan bersalahan dengan syarak. Tiga benda ni jangan buat. Tengok penjelasan hadis. Suruhan supaya ikhlas dalam berakidah dan beribadat dengan tulus ikhlas hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama sekali, jangan terlibat kita dengan benda-benda yang tak baik, benda syirik. Jangan. Dan Allah SWT suruh kita ikhlaskan. Yang kedua, suruhan kepada supaya berpegang dengan ajaran Islam itu sendiri. Berpegang dengan ajaran Islam kerana ia merupakan kunci perpaduan kaum muslimin. Kita kelahi hari ini sebab apa? Sebab tak ikut perpaduan Islam. Wujudnya sebahagian umat Islam yang lari meninggalkan ajaran Islam akan melemahkan mereka kerana sudah tentu perpecahan akan berlaku. Yang ketiga, anjuran supaya meninggalkan percakapan yang tidak berfaedah. Benda tak ada faedah jangan duk cakap. Banyak bersoal-soal. Hari ni kalau nak tengok orang soal pelik-pelik saja. Ustaz gitu, ustaz begini. Ni, dia mari tanya ustaz ni, ustaz pun pening nak jawab. Ustaz, saya nak tanya, kalau saya pergi ke planet Marikh, nak solat lagu mana? Mu tahu di mana planet Marikh? Nunggu atas ni. Enggak siapa dia pergi sana je. Baik tanya lagu mana nak ambil wuduk di bawah ni. Nah, dia nak tanya soalan-soalan yang tak ada faedah. Mari tanya. Kadang-kadang dia mari tanya dia, ustaz, kalau saya nak tanya mak Nabi duduk kat mana? Syurga ke neraka? Kata budak ni tak ada faedah ni. Pergi tanya makmu ni, maya kau dok. Dia duk sibuk dengan mak Nabi. Nabi dia ada nabi, ada anak dia. Kita sibuk dengan mak kita lah, apa dia sibuk dengan. Subhanallah. Ini dipanggil banyak bertanya benda-benda yang kadang-kadang tak beri faedah banyak. Sama juga dalam kitab-kitab tafsir ni kadang-kadangnya detail menceritakan tentang berapa ni Ashabul Kahfi tu, anjing dia jatuh kat tena. Lepas tu anjing dia tu kurus ke gemuk. Bicara cari kitab pula ustaz. Oh, anjing dia kurus. Terlupa tanya ustaz tadi. Anjing dia tu pakai gelang, pakai rantai tekok kat dia. 3 hari 3 malam duk bicara anjing Ashabul Kahfi. Ini semua itu apa ni, hilang waktu belaka, tak payah. Banyak bersoal benda-benda yang tak ada faedah, terutamanya pada perkara yang tidak perlu, dan anjuran meninggalkan perdebatan yang tidak menguntungkan diri dan agama. Tak usah duduk berdebat. Yang keempat, orang Islam diminta supaya tidak mensia-siakan harta mereka, sama ada dengan pembaziran, perbelanjaan pada perkara yang tidak berfaedah dan sebagainya. Dia beli benda-benda tak faedah.
Hari ni Masya Allah tabarakallah, kita tengok orang beli handphone saja dengan harga 4,000 5,000. Handphone bukan sebut T2 ada. Tanya dia, awak pergi haji dah? Ada lagi. Subhanallah, Mekah tak pergi lagi, duk beli benda-benda yang tak ada, yang karut-karut ni. Pergi Kedah, anak-anak dia kurus, tak cukup makan. Nak beli ke tambai ke kembur mata merah, dia beli hak murah. Tapi ayah dia membazir beli rokok sampai RM15 sekotak. Ini semua idha'atul mal, mensia-siakan harta. Jadi asas kepada sistem pengurusan keuangan sebenarnya telah pun dinyatakan oleh Islam, dan umat Islam sepatutnya mengkajinya dan mengimplikasikannya. Jawab. Hadis yang terakhir dalam bab kita ini, tengok hadis yang ke-1782. Wa an Warradin katibil Mughirah bin Syu'bah qala amla alayya al-Mughirah bin Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin. Tengok terjemahan dia. Pelajar-pelajar tengok terjemahan daripada Warrad, penulis pegawai kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Mughirah itu sahabat. Katanya Al-Mughirah bin Syu'bah menceritakan kepadaku dalam suratnya yang dia tulis kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah ni khalifah. Mughirah tulis surat kepada khalifah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca, mengucapkan setiap kali baginda selesai mengerjakan solat fardu akan doa ini. Doa mana? Ikut semua baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Kita baca tak lepas solat? Baca? Alhamdulillah. Ini yang anak duduk kempen. Kita buat risalah, buat buku, buat pamphlet supaya orang beramal dengan apa yang Nabi kita baca lepas solat. Kalau duk baca hak tak tahu jumpa mana yang tidak ada riwayat daripada Nabi, kita akan rugi. Rugi tak rugi? Rugi sebab tidak beramal dengan hak Nabi ajar. Tengok terjemahan dia semula. Jadi Nabi baca doa tadi, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya pula segala kekuasaan dan pujian. Allah adalah yang berkuasa kepada segalanya. Allahumma la mani'a lima atait. Ya Allah, tidak ada yang dapat menolak sesuatu yang telah Engkau berikan. Kalau benda yang Tuhan nak beri kita, ada orang boleh sekat? Tak dapat. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada kuasa yang boleh memberi akan perkara yang Engkau tolak. Benda ni Tuhan tak tulis untuk kita. Kita berusaha siang malam, habis channel, habis kabel kita guna, tak dapat juga sebab Tuhan tak tulis untuk kita. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu, dan tidak ada gunanya harta kekayaan kepada seorang yang tidak dapat melepaskan diri dari seksaanmu, daripada seksaanmu. Dia terjemah lagu tu. Dan tidak ada guna kekayaan untuk diganti dengan kayamu. Itu bacaan yang Nabi kita baca sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah setiap kali lepas solat waktu, jangan lupa baca doa ini, lepas kita istighfar dulu, astagfirullah tu. Kemudian Nabi kita kata apa tadi?
Wa kataba ilaihi annahu kana yanhi an qila wa qala wa ida'atil mal wa kasratis su'al. Dalam surat yang lain pula kepada Muawiyah ada disebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menceritakan suatu perkara yang belum pasti. Kalau benda kita tak pasti, jangan duk cerita ke orang. Sama juga kita gini, pakcik-pakcik, makcik-makcik ni, kalau kita dapat SMS, message dalam telefon kita, dalam grup WhatsApp ke dalam apa-apa sajalah ni, mari tengok. Tengok-tengok yang tak sahih, jangan disebarkan. Habis macam mana saya semangat nak sebar ni ustaz ni, nak sebar dah ni, nak lagu mana? Kita kata jangan disebar lagi selagi kita tidak pastikan benda tu betul ataupun tak betul. Tengok macam contohnya hari ni, amalan Jumaat terakhir bulan Rajab. Sedap kita dengar cerita tu. Amalan Jumaat terakhir bulan Rajab, barang siapa membaca kalimat ini, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, pada Jumaat terakhir bulan Rajab sebanyak 35 kali, ketika khatib sedang duduk antara dua khutbah. Dah kau nak bacanya, khatib duduk antara dua khutbah tu sekejap ya, dia suruh baca 35 Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah 35 kali, maka selama setahun tangannya tidak akan pernah kosong dari rezeki. Pagi lagi orang duduk sebar gini kuat. Bila kita tanya dia dari mana tu, jadi tak ada benda-benda macam ni, tak ada riwayat. Kalau mari daripada Nabi, tulis kitab. Siapa riwayat? Bukhari, Muslim, Abu Daud, biar ada sandaran. Ni tak ada sandaran apa-apa, maka kita kata tak usah duk sebarlah benda yang kita tak tahu. Banyaklah bulan-bulan Rajab ni pelik-pelik saja cerita-cerita dia. Jadi jangan duduk sebar perkara-perkara yang kita tidak tahu kan. Yang pertama sekali, jangan duduk sebar benda yang tak tahu, benda tak pasti. Nabi juga melarang mensia-siakan harta benda kepada perkara yang dilarang. Sama tadi macam tadi jugalah, hidup beli benda-benda, beli rokok contohnya. Banyak pertanyaan kepada suatu perkara, itu sudah hurai. Yang tambahan dalam riwayat ini, menderhaka kepada ibu. Nasallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menderhaka kepada mak kita, jangan. Uququl ummahat wa wa'dil banat, menanam anak-anak perempuan hidup-hidup, niat membunuh kerana takut perkara buruk berlaku. Baginda juga melarang pada seorang dari mencegah untuk melepaskan kewajipan, kemudian meminta-minta perkara yang bukan haknya. Yakni bakhil, menunaikan kewajipan dan meminta-minta yang bukan haknya atau memaksa dengan permintaan. Hak dia sendiri dia tak bagi ke orang, tapi hak orang lain dia minta nak sangat-sangat. Ini Nabi kita larang. Banyaklah benda-benda yang dilarang di sini dalam cerita kita pada kali ini. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadis, para sahabat begitu mengambil berat tentang hadis dan amalan yang warid yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah pun menulis hadis sebagai salah satu wadah penyebaran agama Islam. Al-Mughirah bin Syu'bah, dia tulis surat kepada Khalifah Muawiyah supaya Muawiyah ajar kepada orang. Kita sebagai pendakwah kena tulis, buat risalah, buat siaran, apa-apa kertas yang boleh kita sebar kepada masyarakat. Hari ini orang suka baca melalui telefon, kita buat sebarkan melalui Facebook, dengan melalui apa saja alat, biar sampai ke tangan mereka yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni kalau tak sampai yang sahih, hidup sebar pasal ni Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah ni, tak ada zikir lagi tu. Jadi 35 kali tengah duk baca khutbah. Jadi patutnya hari ni imam-imam ni kena lama sikit duduk antara dua khutbah tu, nak suruh cukup 35 kali. Macam-macam. Yang kedua, semua yang berlaku adalah dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu seorang muslim yang sebenar akan sentiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, larangan menderhakai kedua ibu bapa. Dinyatakan dalam hadis, penderhakaan pada ibu
kerana mereka lebih perlu untuk dihormati dan lebih perlu untuk dijauhkan penderhakaan, memandangkan mereka mungkin lebih lemah, mudah tersentuh perasaan, selain bakti mereka lebih banyak dalam menjaga anak-anak. Mak kita ni kat Allah yahfazha ya. Mula daripada start mabuk lagi, duduk main wek pagi-pagi gelap, lepas tu jalan pula ngongek-ngongek dah dekat nak beranak, lepas tu nak mengeluarkan anak tu pula bukannya senang weh. Nah, kata orang habis ring nak suruh nak tubik anak. Lepas tu jaga pula tak tidur pula 2 tahun nak boleh kebesar budak awal ni. Besar-besar deraka ke mak. Menasabah ke tak? Jawabnya tak menasabah. Yang keempat, larangan membunuh anak perempuan sebagaimana dilakukan oleh sebahagian kecil kabilah Arab yang membunuh anak-anak perempuan mereka hidup-hidup demi mengelakkan kemiskinan dan kehinaan pada pandangan mereka. Yang kelima, larangan daripada mengelak daripada menunaikan kewajipan seperti membayar hutang dan sebagainya. Hari ni orang berhutang cukup pandai, nak bayar hutang cukup liar. Nak bayar hutang cukup payah, waktu nak berhutang pandai sekali, habis bahasa dia guna, lembek tekak mari, tak ada cakap tak air mata dah mengalir tu tak air mata. Guna tu Allahu akbar, berajak ke duit lah. Waktu nak bayar hutang celak putih mata, mari minta hutang dah. Sudah. Yang keenam, anjuran supaya tidak terlalu maksa dalam minta sesuatu hak atau larangan meminta sesuatu yang bukan hak. Tamatlah kita untuk kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan dalam siri yang akan datang di bab yang ke-357 insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.